Buletin Didik 21 Oktober bersama saya Khairi Hazom Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 1,993 guru yang menolak vaksinasi memberi alasan tidak mempercayai pelalian itu. Isu menyentuh agama, pasangan tidak membenarkan pengambilan vaksin serta belum bersedia. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata jumlah itu merangkumi 2,753 guru yang menolak untuk menerima vaksin setakat semalam. Dr. Razzie berkata bagi 760 guru lagi tidak dapat menerima pelalian itu kerana mempunyai masalah kesihatan seperti penyakit kronik, mengalami alahan, mengandung atau menyusukan anak, merancang kehamilan dan bekas pesakit COVID-19. Justru bagi meningkatkan kadar vaksinasi guru yang enggan divaksin disebabkan selain masalah kesihatan atau alasan tidak munasabah, Kementerian kata Dr. Razzie melalui pentadbir sekolah secara berterusan mengadakan sesi konsultasi. Manakala guru yang tidak boleh divaksin atas sebab kesihatan, mereka perlu mengemukakan maklumat kesihatan yang sudah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan kepada ketua jabatan masing-masing. Beliau berkata demikian sebagai jawapan bertulis kepada soalan Senator Rita Sarimah Patrick Insul di Dewan Negara. Setakat ini seramai 399,972 orang atau 96.83% guru sudah lengkap divaksin. Berdasarkan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 yang dikeluarkan oleh Kementerian, guru yang lengkap divaksin sahaja dibenar melaksanakan PDP di dalam kelas dan berinteraksi dengan murid. Bagi guru yang belum lengkap atau tidak divaksin, mereka dikehendaki melaksanakan PDPR dan tugasan lain yang diarahkan oleh pihak sekolah. Pandemik mengubah sesi pembelajaran daripada bersemuka secara fizikal kepada dalam talian. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR kini menjadi lebih interaktif dan menarik atas dasar usaha-usaha yang dilaksanakan tenaga pengajar. Berada dalam era pandemik, segala-galanya perlu diubah. Manusia perlu menjalani kehidupan dengan norma baharu, memakai pelitup muka, menggunakan cecair pembasmi kuman dan menjaga jarak fizikal. Keadaan itu turut mengajak tenaga pengajar mengubah corak pemikiran dengan menjadikan teknologi sebagai pendamping menghubungkan mereka dengan murid. Kita perlu ubah dulu kita punya mindset bahawa we are willing to learn and kita kena embrace the change, ya. Kita kena hayati perubahan itu dan melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang baru bagi kita. Ya, kita ini dilatih untuk mengajar secara bersemuka. Tapi bila online ini kita pun pelbagai masalah halangan yang kita hadapi, ya. Jadi selain dari itu, ya, sekolah juga mengadakan taklimat. Kita bagi panduan kepada guru-guru, panduan yang kita dapat dari Kementerian Pendidikan Malaysia, bagaimana nak melaksanakan PDPR secara online dan juga secara offline. Pendedahan kepada teknologi dalam tempoh pembelajaran ini secara tidak langsung telah membuka mata guru bahawa ia bukan sesuatu yang sukar untuk dipraktikkan. Malah murid juga kini semakin teruja dengan kaedah kreatif yang diperkenalkan. Dalam portal D5 KPM ada pelbagai jenis aplikasi. Contohnya Google Meet, Canvas, Quizzes, Kahoot, Jamboard, Classkick. Semua aplikasi ini kita boleh gunakan dalam PDPR. Memang kalau Quizzes itu kaedah permainan atas talian. Memang murid sangat suka sebab dia boleh answer, lepas tu dia boleh create their own question. Kahoot ada facility macam tu. Jadi maknanya penglibatan murid-murid ni diterima baik juga oleh murid-murid. Ya. Sekarang murid dah memang dia pandai dalam teknologi daripada guru lah. Ya, betul. Sebab lepas tu Quizzes pun jenis macam permainan. Dalam murid ada ranking. So murid berebut-rebut nak pergi ranking, first ranking. Dalam pada itu, Cikgu Betty turut berharap agar kerajaan dapat menaik taraf rangkaian telekomunikasi negara untuk memudahkan sekolah-sekolah terutamanya di pedalaman untuk mendapat akses 4G. Kalau di Sabah ni, di kawasan saya ni, ada yang sampai panjat bukit, panjat pokok. Ada yang berpindah, ya, sanggup berpindah ke pekan yang berdekatan hanya untuk mendapatkan rangkaian internet yang baik. Ya, jadi kita haraplah. Dan bantuan 1 GB percuma itu oleh kerajaan saya sokong penuh. Tetapi 1 GB itu tak boleh, dia akses dia tak boleh tengok sangat YouTube. Limited. Sangat limited. Jadi kalau dapat diperluaskan, ya, kepada supaya boleh akses kepada YouTube lah. Mereka berkongsi pengalaman merealisasikan norma baharu PDPR melalui aplikasi, gamifikasi dan media sosial dalam sembang pendidikan My Digital Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia KKMM yang disiarkan secara maya.
Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI diumumkan berada pada kedudukan 101 dunia dalam bidang ekonomi baharu atau emerging economies dalam senarai The World University Ranking 2022. Naib Chancellor UPSI Profesor Datuk Dr. Mat Amin Maktaf berkata, kejayaan itu adalah satu pencapaian berturut-turut bagi tahun 2021. Menerusi satu kenyataan, beliau berkata, kejayaan ketiga bagi tahun 2021 itu adalah pengiktirafan kepada UPSI sebagai sebuah universiti berteraskan pendidikan yang sudah berusia 100 tahun. Dengan pengiktirafan berkenaan, diharapkan UPSI akan terus cemerlang menyumbang dalam bidang pendidikan di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. UPSI bakal menggerakkan sambutan 100 tahun dengan acara kemuncaknya dijangka berlangsung pada 29 November tahun depan. Penerapan The World University Ranking 2022 adalah berdasarkan 5 kriteria utama iaitu pengajaran, penyelidikan, rujukan, pandangan antarabangsa dan pendapatan industri. Baru-baru ini UPSI turut mencipta kejayaan apabila diumumkan berada pada kedudukan 176 dunia dalam bidang pendidikan oleh The Times Higher Education. Pelaksanaan pemberian dos penggalak bagi penerima vaksin Sinovac yang layak akan dimulakan esok secara berfasa di seluruh negara. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata mereka yang layak akan menerima vaksin Pfizer dan akan dimaklumkan melalui aplikasi MySejahtera dan khidmat pesanan ringkas SMS. Sebagai permulaan, pemberian dos penggalak itu akan diberikan kepada individu berusia 60 tahun ke atas berdasarkan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pemberian dos penggalak secara heterologous ini adalah secara penggunaan off-label dan dijadikan sebagai cabang kajian subgroup dalam kajian The Real World Evaluation of COVID-19 Vaccination dan kajian kesan adverse serius selepas vaksinasi, iaitu bagi semua penerima dos penggalak ataupun booster dose. Dos penggalak ini dilakukan secara sukarela dan percuma di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK yang bertujuan memastikan tempoh perlindungan yang optimum diperoleh oleh penerima vaksin COVID-19 di Malaysia. Pemberian vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak adalah untuk mereka yang berumur 12 hingga 17 tahun. Semua kanak-kanak layak mendapat suntikan vaksin COVID-19 ini. Vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak sangat penting kerana ia boleh mencegah penularan COVID di kalangan mereka dan ia juga mencegah jangkitan yang teruk dan yang boleh menyebabkan kematian akibat COVID-19. Kembali di Buletin Didik. Kemasukan ke hospital di Lembah Kelang dan Sarawak meningkat dalam tempoh seminggu ini berdasarkan data dipaparkan laman web COVID Now. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menerusi Twitternya berkata, berdasarkan analisis dan pengawasan jumlah pesakit turut dijangka meningkat. Berdasarkan data kemasukan ke hospital di Selangor semalam, mencecah 365 pesakit berbanding 280 pesakit 13 Oktober lalu. Untuk tempoh sama di Ibu Negara, seramai 26 daripada 23 pesakit direkodkan. Jumlah kemasukan ke Hospital Lembah Kelang dalam tempoh seminggu juga meningkat kepada 412 orang semalam berbanding 323 pesakit pada 13 Oktober. Di Sarawak, purata kemasukan ke hospital meningkat kepada 442 pesakit semalam berbanding 371 pesakit 13 Oktober. Dalam pada itu, KKM akan terus memujuk golongan anti-vaksin untuk menerima vaksinasi COVID-19 meskipun 95% populasi dewasa di negara ini sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata jika golongan berkenaan masih enggan menerima vaksin, mereka menyusahkan diri sendiri apabila tidak dapat menikmati kebebasan yang diterima oleh golongan yang lengkap vaksinasi. Kebebasan yang disekat ini hanya dituju kepada mereka yang enggan menerima vaksinasi. Kita kena bezakan dua kumpulan. Kumpulan yang tidak boleh menerima vaksinasi atas sebab kesihatan dan kumpulan yang enggan menerima vaksinasi. Dimaksudkan di sini bukan kita kerajaan
Tan Sri Yang Dipertua, yang menyusahkan mereka. Tetapi sebenarnya pilihan mereka yang menyusahkan mereka sendiri. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 di Dewan Negara. Katanya dengan adanya sekatan kebebasan, ia adalah cara lebih berhemah daripada kerajaan menguatkuasakan undang-undang memasa kumpulan terbabit mengambil vaksin. Korea Selatan bakal menyertai beberapa negara lain di seluruh dunia dalam perlumbaan angkasa lepas apabila melancarkan roket buatan sendiri ke orbit buat kali pertama. Korea Selatan menjadi negara ke-12 yang mempunyai ekonomi terbesar di dunia, terutama dalam sektor teknologi. Korea Selatan bakal menjadi negara ke-7 yang melancarkan roket dengan muatan lebih 1 tan ke angkasa lepas sekiranya kenderaan pelancar satelit Korea 2 yang dinamakan Nuri berjaya membawa muatan seberat 1.5 tan ke orbit dari tapak pelancaran di Gohyung. Bagaimanapun, pihak berkuasa negara itu tidak menyatakan bila roket berkenaan akan dilancarkan. Roket Nuri sudah dibangunkan sejak sedekad lalu dengan kos perbelanjaan sebanyak 2 trilion won atau 6.7 trilion ringgit. Roket terbabit seberat 200 tan dengan 47.2 meter panjang dan bakal digerakkan dengan 6 enjin. Korea Selatan sebelum ini pernah melancarkan misi ke angkasa lepas pada 2009 dan 2010 dengan bantuan Rusia namun gagal. Seoul menzahirkan harapan agar program angkasa lepas terbaru ini membuka jalan kepada pelaburan lebih tinggi dalam bidang tersebut dan mendapat perhatian daripada pelbagai pihak berkaitan termasuk Elon Musk dari SpaceX. Pengasas SpaceX dan Tesla Elon Musk mengukuhkan dirinya sebagai individu nombor 1 paling kaya di dunia. Menurut data Bloomberg Billionaires Index, kekayaan Musk sebanyak $242 bilion atau mencecah 1 trilion ringgit. Pengasas Amazon Jeff Bezos di kedudukan kedua dengan nilai aset $197 bilion iaitu 819 bilion ringgit. Sementara pengasas Microsoft Bill Gates keempat senarai individu terkaya di dunia $133 bilion bersamaan 553 bilion ringgit. Pelabur terkemuka Warren Buffett pula di kedudukan ke-10 memiliki kekayaan $105 bilion atau 436 bilion ringgit. Bahkan harta kekayaan Musk sudah melebihi Gates dan Buffett jika kedua-dua aset hartawan itu digabungkan. Gabungan kekayaan Gates dan Buffett adalah $238 bilion atau 989 bilion ringgit.